Episod ini mengandungi kandungan sensitif. Budi bicara pendengar dinasihatkan. Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Assalamualaikum. Saya Hada. Saya Haidar. Saya Ili. Saya Syazwan. Dan kami Janda Benda. Ili macam loud sangat lah Ili. Jangan cakap kuat-kuat. Ke korang yang tahu sangat ni? Sebab episod lepas kita tak dengar sangat suara dia. Kita dengar suara dia. Okay, episod terkejut kot dengan topik yang kita bawakan untuk episod lepas. So mungkin kali ni kita bersama lagi dengan Dr. Wan Syahira. Ya. Doktor, terima kasih datang lagi minggu ni. Nak kena bayar duit tol ke? Tak ada. Direct sangat ada. Ini terkejut sebab dia tak tahu dia lelaki ke perempuan tau. Dia boleh jadi dua gender. Tu. Saya Dr. Gonza. So episod kali ni kita still nak discuss tentang sex education lah. Sebab episod lepas rasa macam banyak sangat soalan and rasa macam nak lagi discuss tentang sex education ni. So kita boleh mulakan dengan Haidar lah, macam banyak betul soalan. Minggu lepas dia ada tanya tentang onani. Adakah akan melonggarkan lutut? Dan jawapannya adalah tidak ya. Tidak. Alhamdulillah kita dah start lari dah sekarang. Doktor. So lutut dah okey lah dah. Lutut okey dah. Okay. Rupanya mindset je. Mindset je. Faham. Tapi itulah doktor, terima kasih datang doktor. Sebab sekali pernah nampak macam ijat Sina. Siti Elizad. Saya ingat dia salah masuk studio saja. Alright. Okay, doktor nak tanya macam kita before this kita pernah bincang pasal perempuan dan bulu. Perempuan yang berbulu lah kan so ada dalam hasil perbincangan kita masa tu sebab kita tanya pendapat sesama kita kan so kita pun tak ada tanya kepada yang pakar lah so hari ni doktor datang alang-alang ni kan kita nak tanyalah doktor, betul ke orang cakap kalau tangan perempuan tu berbulu nafsu syahwat dia tinggi? Dia punya tahap testosteron. Itu testosteron lelaki kan? Ya ada lebih lah maksudnya. Lebih. Doktor. Tak semestinya lah. Oh, ya. Tapi mungkin boleh mempengaruhi juga. Alright. Okay. Doktor macam speechless. Doktor nak cakap sebab orang yang tak ada bulu pun tak semestinya tak ada nafsu yang tinggi. So dia bukan direct correlation. Ada apa membuatkan dia berbulu? Atau tak masuk bulu lebat. Sebenarnya definitely perempuan pun memang ada bulu, tapi perempuan ni selalunya bulu dia jenis yang bulu yang halus. Itu normal. Betul. Kan? Cuma kalau yang berbulu kasar seperti lelaki ni ada faktor-faktor yang menyebabkan jadi macam ni lah. Contohnya keadaan yang kita panggil PCOS. I don't know whether you all pernah dengar ke tak. Tak pernah. PCOS pakai kerja lama dia. PCOS ni keadaan yang mana perempuan ni dia ada hormon yang tak balance dalam badan dia. So, hormon lelaki dia lebih banyak. We call it androgens lah. Kalau perempuan hormon estrogen. So bila androgen lebih banyak, so dia akan menyebabkan ciri-ciri lelaki tu dia jadi lebih sikit. Contohnya bulu dia lebih banyak dan mungkin lebih kasar. Bahagian yang sepatutnya tak ada bulu pun dia boleh ada. Macam-macam kat muka. Ada yang keluar kat bulu dada, dekat janggut. I mean dekat bahagian misai. Memang ada yang boleh ada lah disebabkan oleh masalah yang saya katakan PCOS tadi tu. Keadaan lain yang jarang sekali berlaku, ada juga yang ada ketumbuhan yang melibatkan organ dekat bahagian dalaman yang mana organ ni boleh menghasilkan hormon lelaki lebih. Ketumbuhan lah, tapi very rare. Macam tu. So macam tu dia ada rawatan tak? Okey, dia bergantung pada apa masalah lah. Kalau macam PCOS tadi tu, rawatan ni kita boleh bagi rawatan hormon juga. Rawatan hormon yang mana dia boleh bantu mengawal tanda-tanda androgen tadi tu. Androgen maksudnya mengurangkan tanda-tanda kelelakian tu lah. Maksudnya kalau makan ubat tu, jadi kulit, dia punya bulu yang kasar tu mungkin jadi lebih halus, kurang. So sebab selalunya kalau yang kes yang macam ni bukan saja menyebabkan bulu dia banyak,
jerawat pun jadi bertambah. PCOS ni bulu bertambah, jerawat jadi bertambah. So kalau ambil hormon dia boleh kurangkan. Doktor, kalau bercakap pasal hormon kan, kan ada macam efek dengan kelakuan ke doktor macam hormon ni? Maksudnya Hormon. macam dia ambil ubat hormon kan. Benda tu ada tak efek macam buatkan dia lagi lembut, lagi keperempuanan? Semestinya lah. Sebab kalau dia asalnya lelaki, bila dia ambil hormon perempuan, dia punya naluri pun jadi ke arah keperempuanan lah. Dia jadi lebih sensitif. Bahaya kan? Dengar tu dah. Main dengan jiwa. Patut nampak jadi Aida macam sensitif perempuan lah. sikit. Walaupun sebenarnya dia tak ada keluar haid pun. Betul. Kan? Tapi dia jadi itulah. Fluctuate semua. So adakah maknanya organ reproduction dia memang dah tak berfungsi ke macam mana tu doktor? Bila dia dah kira dia dah Dia makan consume hormon. fully hormon dah lama kan. Okay. So macam mana tu? Bila dia dah ambil hormon tu, definitely akan terganggu sedikit lah. Maksudnya kalau tiba-tiba dia merancang untuk, maksudnya dia dah berubah, dia dah merancang untuk berkahwin dan merancang untuk ada cahaya mata, definitely mungkin akan terganggu sedikit sebab dia dah ambil hormon sebelum ni. Yang mana hormon tu dia boleh suppress hormon lelaki yang normal dalam badan dia. Understood. So tapi untuk kembali normal seperti sedia kala tu mungkin tidak lah. But at least better lah. Mungkin ada improvement from time to time, you know. Okay, faham. Kalau macam gym pula doktor, betul tak macam ada penggunaan macam steroid semua tu, dia efek dengan hormon? Steroid definitely boleh ganggu. Maksudnya kalau you ambil especially dalam kuantiti yang berlebihan. That's why kena dapatkan nasihat doktor. Selalunya berlebihan tu maksudnya dia jadi macam mana doktor? Berlebihan, you mean untuk lelaki ke perempuan? Kalau dalam situation ni perempuan. Kalau dia perempuan guna ambil steroid. Tujuan ambil steroid untuk apa? Gym. Tak ambil Masa lah. Bina masa lah. Jadi lebih muscular apa semua tu. Okay, sebab steroid tu boleh ganggu juga you punya kitaran haid. You punya period akan jadi irregular. And then kalau you plan untuk mengandung, definitely kesuburan you boleh berkurang. Itu adalah dia punya consequences lah kalau consequences ambil. lah. And then kalau you ambil berlebihan, ada yang efek dari segi buah pinggang. In long term dia boleh efek, especially kalau you ambil berlebihan lah. Doktor cakap pasal period ni kan, kita ada banyak misconception lah. Orang kata sebab bila you conceive, dia akan kira from the last day you habis you punya period kan. So kalau contohnya kan ada banyak kira dalam masyarakat Melayu ni, kita still tak faham macam mana. Contohlah orang tu baru kahwin like minggu lepas, but then dia punya kandungan dah 2 minggu. So adakah itu tak apalah, indirectly is it like if it's sensitive, adakah itu anak luar nikah ke macam mana tu? Mana ada orang mengandung 2 minggu? Kalau benda tu setiap bulan orang mengandung. Tak ambil contohnya dia kahwin last week, tapi dia punya kandungan tu dah 2 minggu. So macam mana tu? Sebenarnya tak ada istilah mengandung 2 minggu tau. Okay. Maksudnya dia lambat datang bulan 2 minggu. Kitaran haid yang normal setiap wanita kan setiap 28 hari. 28 hari is equal to 4 week. Ini kalau yang betul-betul normal lah. Cuma ada setengah wanita memang kitaran dia jarak panjang sedikit. Yang itu mungkin normal untuk wanita tu. See? So whatever it is, dari segi kitaran haid tu, wanita tu bergantunglah. Maksudnya kalau macam you cakap tadi mengandung 2 minggu, maksudnya 4 plus 2 lah. So maksudnya dia mengandung 6 minggu. Okay. Sebab dia dah lambat haid dia selama 2 minggu. By principle is kalau dia lambat period 2 minggu, and then kalau cek air kencing dia positif mengandung, maksudnya dia mengandung dalam lebih kurang 6 minggu. Tapi untuk kepastian dia kena scan lah. Bila kita scan, baru kita boleh confirmkan betul ke kandungan ni 6 minggu. Kadang-kadang kandungan bila kita scan tak sampai 6 minggu pun. Itu just like anggaran lah. Sebab kan banyak macam kira makcik-makcik macam, kau kan baru kahwin sebulan, kenapa kau punya kau punya baby dah sebulan lebih, macam tu lah. Dan mungkin masa time dia baru kahwin tu memang ada time of dia tengah ovulation, subur. kesuburan tu. Terkena pula malam pertama tu memang time tu dia ovulate. Bertuah rezeki. Memang melekat terus lah. Itu yang kata bunting pelamin lah. Tapi itulah misconception dekat dalam masyarakat. Kira tak kisahlah masyarakat apa bukan, tempat mostly macam orang tu macam macam mana kau boleh pregnant ni? Untuk pengetahuan doktor, ada nak kahwin dah ni. Sebab tu dia tanya benda macam ni. Dia takut. Nervous doktor, nervous. Dia takut lah kalau parents dia tanya macam apa ni pregnant. Sebab ada dikelilingi dengan macam-macam macam tu tadi tu.
Betul. Sebab apa ada berlaku. Ada pula dah excited. Excited. Dia kalau boleh dan nak Sebab ada berlaku kira penat. Situasi tu pernah berlaku sampai kira yang si mengandung ni rasa bersalah. Betul. Faham tak? Dia rasa macam bila even dia punya Kenapa? orang kata dia punya parents ni pun kalau ni kau jangan cakap kau dah mengandung 5 minggu, cakap kau baru mengandung 3 minggu. Macam tu lah. Macam Tak tu lah. impossible mengandung 2 minggu 3 minggu Kan? sebab memang kitaran haid wanita setiap 4 minggu. Lepas tu saya kata tadi kalau dia mengandung 2 minggu macam setiap bulan lah kita boleh mengandung. Betul. Kitaran haid kita setiap 4 Penat minggu. juga kan? Cakap pasal period ni kan, sebab ada orang tanya, ada tak possibility yang perempuan tak period langsung? Ada ada. wanita yang tak ada period. Setahun tak ada period. Ada tapi itu tak normal sebenarnya. Maksudnya dia tak Bukan tak sebab boleh nak pregnant pregnant lah kan. Kalau tak period, tak menghasilkan telur kan. So Bukan. tak boleh pregnant. Macam mana? Memang perlu dibantu. Maksudnya perlu dapatkan pemeriksaan untuk kita kena pasti kenapa tak period. So kalau selalunya period dia sentiasa normal, tiba-tiba tak period. So yang pertama sekali kita kena check dulu, make sure betul-betul dia ni pregnant ke tak. Takut sebenarnya dia pregnant. Sebab tu tak period. Kalau kita dah check memang confirm tak pregnant, then baru kita siasat lah. Kita ambil ujian darah hormon, kita mungkin scan. Dari situ kita tahu apa masalah. Ni yang Ili suruh tanya tu kan? Ini saya Jangan risaulah. Dan dari segi situ lepas tu kita boleh bagi ubat lah untuk kasih dia period balik. Faham. Doktor, Tanya dulu. Sila. Banyak soalan Haida ni. kan? Tak, sebab kita dah jumpa yang pakar. So why not? Sebab selalu kita merepek kan. okay. Lepas tu doktor nak tanya pasal macam hubungan suami isteri lah kan? Haida nak berkahwin ke? Itulah. Bagilah cara dia tanya. Orang Tak tahu. excited. Lepas jumpa doktor ni saya rasa macam dah bersedia untuk beristeri. Alhamdulillah. Macam pick up line. Isteri orang tahu, mak orang tahu. Doktor. Tak tahu. Doktor dah ada suami tau. Apa soalan tadi? Lupa dah. Doktor macam ni, macam apa ni hubungan suami isteri kan? Betul ke diorang cakap bila apa? Walaupun dia dah apa dia Ayat tu pancit luar. Dia pancut Bersetubuh. luar. Tapi tetap pregnant. Mana pancut luar pregnant? Maksud you macam mana tu? Kenapa soalan tak bijak ni? Jauh juga boleh berenang sperma. Tapi macam dia Macam soalan Eli tadi lah, Ya, yang macam dia mana? dalam swimming pool tapi perempuan tu mengandung. Dia pancut luar tu basically. aku pula tiba-tiba macam takut soalan. Even soalan tu juga ada juga orang kata yang even dia pakai protection like kondom pun dia tetap boleh pregnant. Macam Sama dengan maksudnya, pancit luar tu juga. Okey. Kenapa? Dia kalau yang dalam swimming pool tu clear cut memang takkan Itu saya mengandung. main je doktor. Takkan Tapi betul. So boleh berenang lah, boleh berenang macam biasa. Jangan takut ni. Sebab kes tu Ili berenang kot ni je. Kau letak. Tapi untuk kat atas kan. Okey. Okey doktor, sorry. Tapi kalau yang hubungan suami isteri tu yes sebenarnya walaupun hubungan suami isteri tu let's say macam pesakit saya ada juga yang kata okey doktor saya nak merancang dengan cara sendiri. Suami saya pancut luar so saya confident saya tak mengandung. No, the answer is no. There's still a risk you can still pregnant. Why? Because cecair yang keluar sebelum air mani keluar. Bila hubungan suami isteri kan ada cecair keluar sama ada wanita ke atau yang lelaki. So ada cecair yang keluar itu pun ada sperma. Boleh ada sperma. That's why walaupun in the end husband pancut kat luar, cecair yang keluar sebelum tu dah masuk dulu dah. Dah ada sperma. Especially kalau sperma tu yang bagus Aktif. punya, dia boleh mengandung. Yelah yang bagus mesti kat depan. That's why. Nak nombor 1. That's why better pakai kondom juga. Extra protection. Okay, kalau berbalik pada soalan Syazwan tadi, kalau pakai kondom juga yelah, tapi still tapi pregnant juga. Pregnancy. Pernah berlaku yang mana kalau kondom tu bocor? Yelah, ada orang tiba Tapi saya nak check bocor ke tak. Saya kena tiup. letak air. Yelah, saya nak tahu dia bocor ke tak kan. Memang boleh berlaku bocor kadang-kadang. Mungkin dia tak perasan ke apa ke kan. Ke dah pakai banyak Terkoyak. kali. Tak tahu. Jimat. Takut ada benda tajam. Terkoyak pula. Pengalaman peribadi lah ni. Saya Dah pakai banyak kali kan. tak cerita dah kahwin tak apa.
Doktor, macam doktor kat hospital ada tak experience macam kes-kes yang pelik-pelik? Kes macam ni. Kes yang macam ni, maksud you dari segi apa Yang tu? di luar jangkaan Yang di lah luar macam ni. jangkaan. Macam pakai protection pun boleh pregnant. Kes-kes lain juga. Ada yang biasa. ada yang pakai perancang macam alat dalam rahim pun tiba-tiba termengandung because alat dalam alat dalam Yalah, rahim pernah dengar protection, perancang IUCD alat dalam rahim. Implant ada juga yang terpengandung. Sebenarnya whatever it is, tak ada cara merancang pun yang 100% Berkesan. confirm berkesan. Ah. Kecuali you abstinence tak bersama langsung lah. But Itu memang then- tak logik lah tiba-tiba you pregnant So cuma setiap kaedah perancang tu dia ada peratus kejayaan dia, peratus yang tidak berjaya dia, tapi kebanyakannya mempunyai peratus yang very high lah. Compact tu yang cara yang merancang dengan cara buang luar saja, itu adalah kaedah yang paling tinggi untuk tidak berjaya. Macam saya kata tadi, tempat cecair yang keluar sebelum air mani keluar tu ada benih, boleh mengandung. Faham. Dengar tu ada. Okay doktor, kan kita nak cakap pasal pregnancy ni kan. Okay, kan ada orang kata kalau you buat sports terlampau harsh, you boleh hilang dara. So, dan ada juga orang kata dara ni berbeza ikut orang. Betul ke tu doktor? Macam, oh betul. Maknanya, tapi macam mana kita nak tahu sama ada orang tu ada dara ke tidak? Kenapa penting sangat kita tahu dara tu tidak? Itu saya tanya tahu. balik. Itu kita tak faham. Itu yang kita tak faham Kurang dengan bijak lah soalan Hadas. Sebab sebenarnya kenapa you rasa perlu? Penting sangat ke? Tak, I rasa macam tak, bukanlah tak penting as in like, macam mana you nak check benda tu kan. Sebab Maybe. kan ada banyak kes-kes lepas you dah kahwin, you know like macam husband tu macam tiba-tiba masuk dekat paper, oh suami ceraikan isteri kerana isteri sudah tidak dara malam Ya, pertama. betul. Benda-benda macam Perception tu, tu lah. perception orang. Just because dia tak bleed kira on the first, boleh ke cakap penetration. Ya. No, first penetration tak semestinya mesti ada pendarahan. So macam mana tu So you doktor? mean that husband tu assume disebabkan tak ada yes. pendarahan, that is not right. Memang tak ada. So maknanya Macam tu. it's normal So, lah. macam yang saya cakap tadi lah, sebenarnya apa kepentingannya? Okay, but definitely kita sebagai perempuan memanglah kita rasa dara memang definitely penting. Itu tanda kita ni menjaga maruah diri kita. Dan of course I think untuk lelaki pun definitely you want to find wife yang masih dara lah. You mean like you feel like macam this is yours kan. Yes, But whatever it is, bila you hubungan suami isteri, you takkan tahu dara tu masih ada atau tidak, kecuali you duk terpakai sakit puan lah. Kalau you pakai sakit puan, maybe you can assess first, okay, to make sure hymen tu ada lagi. But if not, you're not going to know. And tak semestinya mesti kata ada darah saja yang dara tu masih ada. ada. Ada orang memang tak berdarah sebab setiap faraj wanita berbeza. Ada Betul, jenis yang memang sensitif, mungkin senang nak berdarah. Ada jenis yang tak ada darah pun. Dengar tu Aida. So tak boleh assess based on ada darah atau tidak. Si semua orang berbeza-beza. Jadi mungkin badan Ili berbeza, badan Hada berbeza. Mungkin juga. Mungkin tinggi sama, tapi Dan doktor, adakah macam ikut kalau contohnya saya umur kita yang berbeza kan. So ada kalau orang lagi muda tu, ada ini pernah dengar jugalah. Maknanya bila orang tu lagi muda, dia punya darah lagi susah nak dipecahkan. Wow. Ya. Serius, I baca I Google ni tau. nampak tak bijak soalan ni. Tapi ni tak bijak. Tapi ni adalah mitos saya orang ni. Saya memang tak percaya pun benda, tapi saya nak tahu betul tak benda ni. Kenapa lagi muda lagi susah dia soalan Tak ni? tahulah, saya pun tak tahu. Ini memang mitos. Ada kaitan. Kelonggaran ataupun macam mana nak cakap? cakap je. Ini pun Diameter. 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 I mean like Bukaan? cakap je. Kalau tak lepas kelonggaran kita vagina tu, adakah ia bergantung pada kekerapan membuat hubungan intim ataupun ia bergantung pada perempuan. I mean like macam mana nak macam mana nak mengukur, bukan Determine. nak mengukur, determine macam mana nak I mean like kadang-kadang setengah orang ada yang Ili ukur ke Ili? You nak tahu you punya longgar ke tidak? tidak doktor. Kalau doktor ni kadang-kadang ada yang pasangan lebih prefer macam yang lebih ketat, benda tu. betul. Ili ada tengok iklan ubat kuat ke Ili? Tak sebab Okay, I understand. sebab benda tu kadang-kadang kan dia Betul. mempengaruhi hubungan Pasangan suami isteri kan. So Okay.
Sebenarnya banyak faktor yang menyumbang kepada apa tu I mean otot peranakan tu longgar ke ketat ke, banyak faktor yang mempengaruhi. Contoh, bila umur kita meningkat, alright, and then bila kita dah mengandung banyak kali, proses mengandung tu sendiri boleh melemahkan otot peranakan, otot yang memegang faraj apa semua tu. And then bersalin, bila kita bersalin, especially lagi ramai kita bersalin, memang definitely akan lagi longgar dan lagi lemah lah otot peranakan tu, sebab proses bersalin tu sendiri boleh mencederakan urat saraf, tisu-tisu otot bahagian peranakan tu. So that's why kalau dengan negara overseas ada yang diorang tak nak bersalin normal. Sampai memilih Caesar. Kononnya tak nak diorang punya bawah tu longgar. They all kan very concerned about it kan. But whatever it is, kajian telah membuktikan sebenarnya even you go for cesarean section also, it's not protective against the size peranakan punya, faraj punya kekuatan. You see, because Caesar also ada risiko dia sendiri. So peranakan punya kekuatan tu, otot faraj tu masih boleh longgar disebabkan oleh faktor saya cakap tadi lah, umur meningkat, pregnancy itself, and satu lagi berat badan. Bila berat badan berlebihan pun meningkatkan risiko, sebab all that contribute. So that's why kita emphasizekan weight reduction among ladies. At the same time, kalau orang yang dah pernah ada anak, yang dah pernah bersalin, kita galakkan buat Kegel exercise. Kegel tu yang senama otot peranakan tu, yang kecut-kecut, yang kemut-kemut tu, kena buat sekerap mungkin. Tengah rehat-rehat macam ni, boleh buat juga. Yelah, kalau orang tengah bercakap pun boleh buat juga. Saya tengah buat ni, doktor. Ili concern kan. Terus buat tu. Sebab orang tak tahu pun kita Yelah, betul juga kan. Tapi masa Ili buat, doktor, kadang-kadang mata hitam dia naik atas. Itu dah lain. Ingat kena sampuk. Ingat kena sampuk. Okey, doktor. Bercakap pasal yang tadi, doktor, kan, pasal longgar tu, adakah dengan makan ubat macam jamu ataupun madu ke boleh buatkan dia jadi ketat balik? Contohlah kita tahu. Saya faham sebab sekarang ni makin banyak produk ketat lah apa semuanya. Cuma you have to be careful. You tak tahu what's exactly the contents, like kalau ingredients tu, kalau purely memang bahan tu terbukti boleh bantu untuk ketatkan semula tu, mungkin okay. But then the problem is kebanyakan ni diorang ada additional, betul, tak tahu chemical, apa, chemical ke steroid ke, tak ada proper punya clinical trials. Ini based on testimony only. So don't put yourself at risk lah. Kalau you nak juga, you have to be ready with whatever problems that might occur later lah, kan. So kalau I memang tak advise lah. For me, kalau you amalkan yang macam saya cakap tadi, maksudnya cara hidup, gaya hidup yang sihat, pemakanan, you turunkan berat badan, and then amalkan yang kemut tu, actually you will be okay. Even you tak ambil jamu. Kalau Terima kasih, doktor. Amalkan kalau macam kemut perempuan sahaja. doktor, kalau macam lelaki pula, doktor, kan macam baru-baru ni saya ada baca bukan kecoh lah, ada satu artikel ada cover pasal orang ramai pula orang lelaki yang diorang start pergi injection dekat diorang punya apa? Injection kenapa? Testicle. Untuk untuk ni lah, untuk saiz lah, untuk tahan lama. Diorang macam apa ni yang saya baca tu, dia cakap minyak apa tak dari Indonesia. Benda tu efek tak, doktor? Benda ni sama juga dengan urut. Urutan batin ke, macam tu. Okay, dia sebenarnya berbalik kepada apa tujuan benda tu dibuat. Kalau semuanya dah okey, kenapa masih nak buat rawatan tu kan? Sebab ada setengah lelaki memang ada masalah. Contohnya macam masalah, kalau yang datang masalah kesuburan tu, ada yang tak boleh erection. Maksudnya memang tak boleh berdiri langsung. So maksudnya dia perlu ada rawatan. Yang tu kita faham lah. Ataupun dia premature ejaculation. Maksudnya dia belum sampai climax, dia dah keluar dulu. So maksudnya ada masalah dan perlu rawatan. Kalau yang tak ada masalah, apa tujuan buat? Takut nanti you unnecessary go for all this treatment, nanti cause more problem sebenarnya. Kadang-kadang dia ikut trend, doktor. Ikut trend. Ikut trend macam mana? Nampak ke saiz? Producer kita ikut trend. Kita cakap dia jangan dia buat juga. Sometimes kita tak tahu kan complication tu, like macam cancer ke apa, you know, ubat-ubat yang inject tu tak tahu apa actually the contents kan. So you really have to be careful lah. So jangan buat benda-benda yang unnecessary lah, unless you have problems. Doktor, so maknanya kalau macam ada masalah mati pucuk tu memang ada ubat, doktor?
mati pucuk. Okey. Haida dia macam risau kan. Soalan Doktor jawab soalan Haida tu betul ke? Kiranya masturbation tak leads to mati pucuk Tidak, dia ada kaitan. betul. Tidak ada kaitan. Ataupun ada satu soalan doktor. Ilik saya tu nak tanya. Tak, sebab okey tu dah satu myth kita ni. Another one is betul ke masturbation juga buat yang macam apa yang tadi doktor cakap tu dia early premature ejaculation. Premature ejaculation. Betul ke doktor? Betul ke? Premature ejaculation maksudnya dia keluar awal lah. Kalau sebelum ni. Tak, kalau katakan selalu masturbate. Betul. Frequent masturbation. Tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan. Alright. Okay. Okay, Haida, Kebanyakannya problem tu dia berkait dengan psikologi juga tau. Mindset. So kadang-kadang kita tak tahu kita ada depression ke, sometimes you know, Penat ke? so penat sangat ke. So certain things can be can be treated with psychological Itu management. diri. Patutlah Syazwan Miss kami balik awal. Oh ya. Elak penat. Suruh saya tidur ke? Doktor dengan soalan Haida tadi, soalan mati pucuk tu, risau benar Haida. Sebab sekarang ni doktor kan macam kita selalu dengar. Lepas tu kan macam banyak sangat produk lah, spring return lah apa semua ni kan doktor kan kat tiang-tiang elektrik tu kan. So macam benda ni macam dia macam apa, macam Syazwan cakap tadi, macam trend tau. Orang macam nak buat-buat kan. And then itulah macam kalau benda ni boleh mengakibatkan macam mati pucuk semua tu, dia ada ubat doktor. Kenapa risau Apa yang you faham dengan mati pucuk tu sebenarnya? Yang saya faham ni lah doktor, benda tu tak berfungsi. Boy tak berfungsi. Nama dia risau. Maksudnya tak boleh erection lah. Okey. Ada setengah keadaan tu boleh dibantu Contohnya macam itulah, banyak juga berkait dengan psikologi. Ada pesakit saya, pengalaman saya kan. Dia cerita dengan saya, husband dia bagi tahu dengan dia tau, isteri yang dia tak boleh nak erection dengan dia, tapi kalau dia sendiri-sendiri boleh pula. Sendiri-sendiri. Maksudnya dia dia sendiri lah. seorang-seorang lah. Tapi dengan isteri tak boleh. Dengan isteri dia tak boleh. So kenapa? Wow. So maksudnya ada masalah psikologi. Mungkin like marital disharmony ke, you know. Mungkin dengan isteri dia stres, jadi tak boleh perform. Tapi bila dia sendiri-sendiri, mungkin dia tengok gambar ke, dia tengok video ke, dia sendiri-sendiri boleh pula. So sometimes like kena alter that kind of problem. So kalau macam tu, kira adalah psikologi je, just bagi nasihat and so on. Maksudnya kita kena explore further lah apa sebenarnya masalahnya, you know. Tapi kalau masih tak jalan juga, kita akan involvekan doktor bahagian urologi jugalah untuk bantu dari segi masalah apa tu, erection ni kan. Dengar tak Haida? Boleh dapat nasihat? Itulah tu yang diorang kadang apa start dengan bau-bauan apa semua tu kan. Psikologi kot. Oh, ya ke? Mana tahu kan? Mana tahu Dah kat rumah dia banyak. Kat rumah dia lah. Tengok Netflix. Tak pasal-pasal bau-bauan. Kan? Macam diorang ada music kan doktor kan. Maybe therapy lah. kalau kena kan doktor kan. Sometimes kena dapatkan mood tu lah. Mood ada orang tu jangan bebek-bebek pula. Kita stress pasal tempat kerja lah apa kan. Dengar tu dah. Tentu diam je. Jangan buat apa-apa kan. Diam je. Tunggu je pergi ujung katil tu. Jangan lupa bagi salam je. Okeylah doktor, thank you so much for coming. Banyak sangat information. Haida dah lega dah. Dapat semua soalan dia dah tanya dah. Dia paling banyak tanya soalan. Betul. Tak segan nak tanya doktor. Kita saat meeting tadi macam Haida tanya. Walaupun kita ada rasa macam tak apa kau tanya ni. Okey je. Tapi kalau macam pendengar jenis benda nak tanya soalan kepada doktor, macam mana nak contact doktor, nak roger doktor? Nak tanya soalan kat saya. Macam nak kena pergi consultation fee. Kena jumpa saya dekat Hospital ni lah. Macam mana lah? Saya kerja kat hospital. Tak, kalau contohnya nak follow doktor, boleh follow dekat IG doktor. Tapi tak boleh consultation, kena bayar. IG doktor tak boleh. Jangan. Nak ada nyanyi. Alah. Sebab dekat IG actually boleh je kalau PM saya. Bagi tahu nama IG doktor. IG saya dr.wansyahira. Okey doktor, tapi tu kalau macam dia ada soalan, kalau macam dia nak ajak minum petang ke boleh?
Minum petang. Bahaya ni bisa. Doktor dah berkahwin ya, FYI ya. Dah ada 2 anak dah. Jadi kalau niatnya selain daripada nak minta consultation tu, minta maaf lah ya. Kan. Tapi itulah doktor, sekali lagi lah kita daripada Gender Bender nak terima kasih banyak doktor. Betul, doktor. Doktor sudi luangkan masa, curi juga masa untuk datang. Ya. Walaupun kita orang kadang-kadang macam merapu sikit, tapi sebenarnya itulah hasil daripada doktor, kita dapat apa input yang berguna juga untuk kita kan. Juga lah untuk pendengar-pendengar Gender Bender. Betul. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Jadi kalau untuk pendengar Gender Bender, kalau ada soalan tanya doktor, boleh tanya kita orang dulu kot. Kita tanya untuk bagi dia. Kita orang, korang tak geng dengan doktor, kita orang geng dengan doktor. Kita booking dengan doktor. Boleh kita plan, jom. Thank you so much doktor. Jumpa lagi dalam episod akan datang dalam Gender Bender. Siapa lagi